Yang dihormati tuan pengurusi majlis, ahli jabatan kuasa dan seterusnya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar orang Petronas semua? Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih di atas jemputan pertama kali tadi sampai ke ni surau masjid. Surau alhamdulillah di Petronas ni. Jadi nasib baik tadi Kak Menalan jumpa ke tidak, tak boleh naik tadi. Cari-cari jumpa juga Kak Menalan, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, saya diberi masa setengah jam. Jadi dalam masa setengah jam ini kita nak bawa sesuatu kepada kaum lelaki sebagai ketua keluarga, sebagai kaum wanita. Hari ini kita tak nak, kita dengar kuliah setengah jam, kita luangkan masa bersama Pio Hafiz, tapi tak ada apa yang kita bawa balik. Kita mahu ada sesuatu, mungkin 10 perkara yang saya sebut, setidak-tidaknya 2 perkara yang kita bawa balik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak bicara tentang ummah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Allah Ta'ala menerangkan kepada kita bahawa jadilah kamu di kalangan umat yang terbaik. Siapa di umat yang terbaik, tuan-tuan? Hari ini kalau kita lihat umat yang terbaik yang disebutkan umat Nabi Muhammad, adakah Rasulullah SAW bangga dengan umatnya? Hari ini tuan-tuan, apa yang berlaku di Syria hari ini kita lihat. Ini gambar yang saya tunjukkan ini berlaku di Syria. Orang tengah buat apa, tuan-tuan? Sedang buat apa tu? Dia sedang sujud kepada satu gambar. Gambar apa, tuan-tuan? Bashar al-Assad. Ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, adakah ini umat yang terbaik? Hari ini mereka di sana, akidah mereka menyebut dengan la ilaha illa bashar. Tiada Tuhan yang disembah melainkan bashar. Adakah ini umat yang disebut kuntum khaira ummah? Akidah kita, tuan-tuan, puan-puan yang besar. Di sana umur 2-3 tahun dikumpulkan, disembelih, tuan-tuan, di depan ahli keluarga mereka. Gadis-gadis, ibu-ibu dirogol di depan keluarga mereka. Seorang wanita yang soleha yang menutup auratnya ditelanjangkan, dibiarkan di tengah jalanan, dirogol oleh lebih 100 lelaki yang berhatikan binatang dan syaitan. Orang Islam ditanam hidup-hidup manusia. Sebut la ilaha illa bashar, sebut kamu. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Akidah yang kuat sehingga tertimbus dan mati, tuan-tuan. Akidah yang besar, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, apa dia akidah yang besar tadi, tuan-tuan? Ada seorang saja semangat nampaknya. Ini tentang umat terbaik, tentang akidah, tuan-tuan. Kalaulah Bilal bin Rabah diletakkan batu yang besar sehingga kan tidak mampu berkata-kata, hanya yang dapat dikeluarkan dari mulutnya perkataan ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Tapi kita kalau semalam, tuan-tuan, hari Ahad, esok kejut kita bangun, bangun sembahyang jemaah bang. Kita cakap apa? Ahad, ahad. Yang ahad dan cutian, cuti, tuan-tuan. Tapi bila Rabah menyebut ahad, akidah yang besar. Saya teringat, tuan-tuan, ketika saya belajar di Mesir 2001, saya pergi dengan harapan ialah kita berjauhan dengan keluarga. Ketika itu dalam berjauhan, jadi masakannya saya dah jauh dengan keluarga 8,000-9,000 km, masak nasi impit. Bangun-bangun pagi 3-3 tertidur dengan kawan saya. Bangun-bangun nasi impit tu kau ibu sekali keras, jadi batu. Pak nasi impit ni kena dijaga airnya, jadi batu sedih. Jadi nak pergilah sembahyang, nak takbir raya. Ya takbir raya kan sedih. Allahu
nak menangis tau, saya nak menangis ni. Sampai saja kat masjid, tiba-tiba terkejut saya. Masjid dekat masjid apa nama dekat Hisabek tu, saya lupa. Saya sembahyang kat situ, tiba-tiba terkejut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teriak mata saya. Kalau tak jadi aku nak menangis ni. Hilang tuan-tuan nangis tu. Semangat nangis, semangat. Habis perjalanan balik ke rumah, tiba-tiba ada lagi ustaz panggil, nak pergi mana ni? Jom kita bersembahyang. Ustaz kami dah sembahyang dah, hari raya dah. Ni khas orang Melayu je. Oh, rupanya orang Melayu tahu kat sana. Kami ada buat dekat seksyen 7 kat sana. Sembahyang khas sekali lagi. Ustaz dan ustazah. Sebab takbir dia marvelous lah. Tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis di masjid ni. Lagi pun pak saya lagi dah tak boleh tahan dah. Nangis saja. Tahun berikutnya, saya sembahyang hari raya di Masjidil Haram Mekah. Takbirnya sama macam di Mesir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun berikutnya saya sembahyang hari raya di Masjid Nabawi. Takbirnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegas tuan-tuan. Macam Rasulullah berkhutbah. Rasulullah kalau berkhutbah sehingga ihmarrat wajhuhu, sehingga mukanya merah kemerahan. Ini Rasul kita. Dia berkhutbah itu seperti menyampaikan arahan kepada tentera perang. Kita tuan-tuan kalau datang sembahyang Jumaat, kita akan cari pot-pot yang tertentu. Lebih-lebih tiang ini memang tiang aku dah ni. Ini 1, 2, 3 ni. Yang dinding maaf ya bang, yang dinding-dinding tu memang pot-pot dia. Dia memang standby. Khutbah dia kat Malaysia. Khutbah pun kalau Imam Petronas, insya-Allah saya kata tak ada masalah kan tuan kan. Kerana ni kat tempat lain saya cerita ni Petronas lain ni ada. Ittaqullah. Usikum wa bittaqwallah. Khusyuk tu tengok. Tapi Rasul berkhutbah seperti bagi aran perang. Ada ke tuan-tuan kita nak berperang ni bagi aran, okey semua kita angkat senjata sekarang, kita berperang, kena bunuh kita. Dalam takbir raya wa hazamal ahzab wahda, menjatuhkan tentera Ahzab. Takkan kita takbir raya tuan-tuan, bukan tak boleh mendayu itu boleh, tapi takbir itu akidah yang saya nak sentuh. Takkan kita takbir Allahu Akbar, Allah takbir, Allahu Akbar, berperang Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habislah kena pancung. Takbir itu je semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru nampak. Ala ustaz. Lain kita di Malaysia, kita tak perasan. Rupanya orang semua takbir. Boleh nak lengang-lenggok tu, tapi kena semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah terlihat tuan-tuan. InsyaAllah tak ada yang tidur sebagai Jumaat lagi insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak lihat bagaimana suara orang Petronas hari ini. Di sana tuan-tuan, puan-puan, kumpulan yang disebut ini adalah kumpulan Syiah. Bagi mereka darah orang-orang Islam ahli sunnah wal jamaah ini halal dibunuh. Apa benda tuan-tuan? Sebab itu di sana dibunuh orang sebabnya darah halal. Dirogol tak ada masalah. Ada orang Syiah sini? Tak ada. Tak ada Jakim dekat. Panggil Jakim lah. Kita kena jaga Petronas kita, jangan ada Syiah. Yang mungkin ada di kalangan kita yang ada kefahaman Syiah. Orang muda suka Syiah. Sebab apa suka orang muda Syiah agaknya? Sebab kahwin mut'ah. Orang suka betul kahwin seminggu je Ustaz. Betul tukar. Ni bahana pelajar kita kat universiti. Tuan-tuan, puan-puan. Saya nak tanya tuan-tuan. Akidah yang sebenar tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Masih tak semangat. Nampaknya kita kat berapa ya kita ni? Oh, nasib baik tingkat 2. Tuan, saya nak satu kalau boleh cabut apa yang patut ni. Lampu-lampu ke, bagi bergegar sikit boleh tuan-tuan. Ini babul akidah, kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan, Liverpool lawan apa? Kalaulah gol, apa kita sebut selalu? Huru hara gol. 2 hari lepas jadi Miri. Kebetulan Miri lawan
milih pula Sarawak lawan Kelantan hari lepas. Saya duduk kat hotel tu, baru je nak tidur, tiba-tiba gol 1-0, huru hara. Sampai termasuk dalam hotel-hotel semua. Kuatnya. Kalau gol kita boleh sebut kuat, kita nak la ilaha illallah semua tuan-tuan dengan akidah yang besar. Tuan-tuan, akidah yang sebenar apa dia tuan-tuan? Inilah dia ummatan wasata, khaira umat yang terbaik yang kita mahukan tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dah tengok belum video yang sampai ditanam hidup-hidup tu? Dah tengok tuan-tuan? Belum lagi, nak saya tunjuk sikit je. Boleh 2-3 minit sebagai pengajaran kepada kita tuan-tuan. Allahu Akbar.
Hadapan kepada kita, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap tidak perkara ini berlaku di negara kita. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah kita nampak benda yang kita lihat itu berlaku di negara kita, tuan-tuan? Tidak. Sebab itu kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala memilih kita. Alhamdulillah. Saya nampak tadi lepas tengok tu semua nampak semangat nak pergi berjihad. Tuan-tuan, mesti apa perasaan kita tengok video tadi, tuan-tuan? Marah, tuan-tuan. Lagi tuan? Ada lagi marah? Seorang je marah? Ada lagi? Ada lagi? Apa perasaan selain daripada marah, tuan-tuan? Akak-akak kita? Marah lagi? Nak berjihad dah? Bagus. Ini yang kita mahu. Lepas ni ambil pedang kan, ambil pistol, Ustaz, saya nak panggil ke Syria, Ustaz. Sabar. Sabar, tuan-tuan. Sabar betul, kita memang marah. Tetapi adakah kita dah bersedia? Sebab itu kita perlu sediakan umat yang terbaik. Hari ini tuan-tuan, saya pergi banyak sekolah di Kuala Lumpur. Saya tanya para pelajar ni kat 1000 lebih ni, kamu cinta tak, sayang tak Rasulullah? Suka Ustaz, sayang Ustaz. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Ustaz. Ya, kamu Nabi bin apa? Nabi Muhammad bin Dollah Ustaz. Disebut Dollah, tuan-tuan. Saya tergamam sekejap. Tak kenal Rasulullah SAW. Saya nak tanya tuan-tuan, semua kenal Rasulullah betul, tuan-tuan? Betul kan? Semua sayang Rasul dan tak payah semua orang mesti punya. Saya nak tanya, kalau betul sayang Rasul, berapa banyak uban Rasulullah? Dia kata semua sayang Rasul. Sebab hari ini anak-anak muda kita, kalau mereka berbicara tentang pemain bola sepak, semua datang kasut saiz berapa, rambut macam mana. Tanya kakak kita, rancangan Korea terkenal kakak apa dia, kak? Orang Kuala Lumpur tak tengok Korea dia. Rancangan Korea terkenal apa dia, tuan-tuan? Ui, aku itu Kuala Lumpur ni. Allah, Alhamdulillah, pelihara lah orang itu, kasih Allah. Tuan-tuan, saya pergi mana-mana sekolah, budak-budak sekolah rendah cakap Running Man. Guru hara sekolah tu disebut Running Man. Kuat. Betul Running Man Kau tak tahu, kami bukannya tengok ni, pelajar sekarang tengok tu, kenapa dah orang suka tengok Running Man Ini hakikatnya, tuan-tuan. Sebut saja apa, pemain bola apa semua tu. Tapi Rasul, tuan-tuan, nama Rasul pun tak kenal. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita? Bagaimana kita nak membina yang disebut khairah ummah tadi, kalau kita tidak terapkan sunnah Rasul dalam keluarga kita? Saya tak nak bagi jawapan, saya nak para jemaah buka, tanya, tengok Rasulullah SAW, para sahabat sayang kepada Rasulullah. Sambil dia duduk, dia kira berapa banyak uban Rasul. Anas bin Malik kira-kira, dan janggut dan di rambutnya ma yazid min 14 sya'ra, tidak lebih 14 helai. Sampai macam tu para sahabat sayang pada Rasulullah, tahu semua benda. Nak tanya akak-akak kita, akak-akak sayang tak suami kat rumah kerja kan? Sayang tak suami-suami semua? Sayang kan? Berapa banyak uban suami kita? Tak boleh kira kan? Malam ni tak kata kira berapa lama besok bagi kira. Sebab nak cerita, saya saja je nak cerita. Kita memang tak kira, tapi para sahabat sampai ke tahap begitu sayang pada Rasulullah. Tuan-tuan, kita sekarang expo buku tak lama lagi. Ada satu buku, tuan-tuan, mesti beli. Kitab Sirah Rahiqul Maktum. Apa dia, tuan-tuan? Dalam bahasa Melayu banyak terjemahan. Buku ini bukan calang-calang. Buku ini dibuat pertandingan di Saudi Arabia, dibuka satu dunia. Sesiapa yang boleh menulis satu buku Sirah An-Nabawiyah yang paling tepat, dan apabila dibaca terus masuk ke dalam hati. Luar biasa pertandingan ini. Ramai beribu yang ikut. Akhirnya seorang penulis nama dia Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia menulis kitab Rahiqul Maktum dan dia angkat menjadi tempat yang pertama mendapat 150,000 rial. Allah. Beli, tuan-tuan, ajar anak-anak kita. Ini dia, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah Ta'ala masih menguji akidah kita. Kita sampai hari ini musibah kapal terbang MH370. Allah nak menguji kita sekarang, tuan-tuan. Allah itu Maha Alimun Khabir, mengetahui apa yang ada di langit, di darat, di lautan. Ini Allah Ta'ala menguji kita. Dalam kita sembahyang hajat, di sini dah pernah sembahyang hajat? Alhamdulillah. Dalam orang sembahyang hajat, ada yang cari kapal terbang guna apa tu? Guna terompong. Tu guna apa tu? Green coconut.
Ini yang terbaru baru hari semalam. Maka mana kat Perak kan? Allah kita sedih kan? Ni Allah Ta'ala menguji kita. Ni ada yang kata ni Ustaz 370 ni nombor, jom kaitkan ayat Quran sesuka hati. Dia kata 37 tahun dah berlalu. Sebelum ini 1977 hilang kapal terbang emas juga. Dia hijack 100 lebih meninggal dunia. Dah 37 tahun. Allah betul lah. Orang Melayu ni bab nombor pakar. Dia suka bab nombor. Ni 3 kenapa? Ada kata 3 tu mash Ustaz, mash. Hilang kapal terbang bulan 3. 7 kapal terbang tu dia bergerak tu 7 hari bulan. Malam tu orang itu juga. Tu kosong, kenapa kosong? Dia cakap apa? Kosong tu telur ayam Ustaz, sampai hari ni tak jumpa apa-apa. Tuan-tuan, ni orang Melayu kita bak nombor ni Allah. Wah, lagi kalau kereta aksiden baru-baru ni tu, dia tengok nombor tu. Ini nombor memang bagus ni. Boleh main nombor ikut. Orang Melayu kita. Ini bab akidah. Bagaimana kita nak membina khair ummah kalau akidah kita tak jelas. Ambil kesempatan ni tuan-tuan, masa memang singkat. Saya selalu bagi 2 jam tak sekira. Bagi setengah jam. Tak apa, kita padatkan 5 minit lagi. Ni saya nak beri satu tips doa musibah. Baca tuan-tuan. Apa juga doa-doa ini dibaca oleh Ummu Salamah. Hadis sahih. Ummu Salamah kematian suami dia, tak tahu mana mungkin suami aku akan diganti oleh Allah Ta'ala. Sebab Abu Salamah suami dia hebat, beriman, bertakwa. Lepas 2-3 bulan Ummu Salamah baca ayat ni, Rasulullah yang meminang Ummu Salamah berkahwin dengan Ummu Salamah. Barulah Ummu Salamah kata, betul, Rasulullah lebih hebat daripada suami aku Abu Salamah. Tuan-tuan ikut saya boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau susah yang ingat atas jadilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu kita baca tadi dia tuan-tuan. Mau nak tidur lah kan. Oi, kau jangan sebut anak aku tengah sakit ni. Kita orang Arab, dia anak sakit ke apa juga musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sebut ni anak aku, suka mati anak aku. Oi, pantau orang Melayu bab ni. Kita ubah, orang Petronas ubah. Sakit inna lillahi wa inna ilaihi. Kembalikan kepada Allah. Sehingga kan ramai para ulama mengharuskan apabila ada orang kafir bukan Islam meninggal, boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab semuanya adalah milik Allah, hanya tak boleh doakan. Boleh menghormati, jangan mendoakan mudah-mudahan bersama orang beriman. Itu dah salah tuan-tuan. Ya, doa musibah. Ini ringkasan yang saya nak sentuh pada hari ini. Apabila kita nak membina satu ummah, ummah itu bukan 1 atau 2 orang, bukan 3 orang, dia satu kumpulan yang besar. Negara demi negara bergabung. Sebab itu ummah yang terbaik itu dia bermula dari dalam keluarga tuan-tuan. Diri kita perbaiki, adik keluarga kita, organisasi kita, agama ummah kita, baru dia merangkumi semua. Ini tidak hari ini tuan-tuan, saya round kemana-mana. Tu Malaysia saya lihat generasi muda yang disebut generasi Y hari ini, mereka tak suka rumah. Mereka kata, Ustaz, kami tinggal dekat rumah Ustaz, kami rasa macam rumah kami neraka Ustaz. Ini luahan anak-anak muda hari ini tuan-tuan. Saya mendekati mereka, mereka mendekati saya. Saya tanya, berbincang dengan mereka. Mereka anggap rumah ini sebagai neraka. Ini yang kita nak baiki. Hari ini tuan-tuan, kita dah lupa. Saya nak tanya abang-abang kita yang dah berkahwin. Saya baru je, lebih kurang 8 tahun baru je berkahwin. Ni tuan-tuan yang dah lama berkahwin, lebih otai daripada saya. Dulu sebelum kahwin apa kita panggil? Abang dah kahwin? Sekarang bagi isteri panggil apa? Boleh tak bagi isteri? Panggil isteri panggil apa? Sayang ke? Sayang kan? Alhamdulillah. Sebut sayang kan romantik. Ini tidak. Kadang-kadang dah ada anak panggil mama, papa je. Panggil apa lagi? Mae, oh jauh kan? Pak, ayah macam-macam istilah. Je, awak. Lupa dah romantik tu. Ini tuan-tuan, dekat sebuah, dekat Ampang. Saya tak tahu sekolah mana. Sekolah rendah. Guru di situ tunjuk, Ustaz tengok telefon Ustaz, kenapa SMS ni? Okey je saya tengok. Ini Ustaz budak 11-12 tahun Ustaz, makmur pakmur. Dia panggil suami, dia panggil apa ni, makmur pakmur mama papa. Tuan-tuan nak muntah tuan-tuan. Ni kat KL. Ni tempat kita, bagaimana kita nak menjadikan KL ini ummah yang terbaik.
Kalau budak-budak umur 11-12 tahun, mama papa dah, pa rindulah dengan pa besok nak jumpa. Kita tengok tu nak muntah tuan-tuan. Tapi kita yang dah berkahwin lupa. Rasulullah SAW dia panggil isterinya, banyak isteri antaranya Aisyah, sebab Aisyah banyak riwayatkan hadis. Dia panggil apa Aisyah? Ya Humaira, si pipi merah. Boleh abang-abang malam ni agaknya, si pipi merah. Tapi yang aku suami aku ni kuliah siapa ya tengah hari tadi? Piwa Hafiz kan? Ustaz, isteri saya ni dah tak ada merah yang ada coklat. Takkan nak bagi si pipi coklat tu juga. Rasulullah tu panggil gelar yang romantik. Aisyah dia ringkaskan, ya Aish, ya Aish, ya Aish. Hebat tuan-tuan. Nama isteri Halimah. Hebat Halimah tu sah dia. Panggil apa? Heli. Laju. Lah kenapa awak laju sangat? Lah helikopter. Laju lah. Nama isteri Fatimah. Hebat. Panggil apa? Fatty. Mengapa isteri kita datang? Tuan-tuan, puan-puan, kalau hubungan suami isteri tadi dapat kita bina. Anak-anak tengok, hebatnya suami mak ayahku ni, hebatnya, bagusnya. Dari situlah kita dapat membina anak-anak yang terbaik. Dan insyaAllah generasi di rumah ini akan memain peranan sehinggalah sampai membesar tuan-tuan. Puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu Rasulullah SWT menyebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya bagi kalian contoh ikutan yang baik itu adalah di Rasulullah SAW. Saya minta maaf tak dapat nak menyambung tazkirah kita, cukup sampai di sini kerana lepas ni nak masuk kerja balik dan sebagainya. InsyaAllah pada kesempatan lain, InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, ajak anak-anak kita pada bulan Mei yang pertama, tak silap saya pada 2 Mei, Khamis malam Jumaat, ajak anak-anak tengok program baru Astro Oasis, Dunia Pencetus Ummah. Semalam kami 2 hari rakaman dekat Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan, program ini mendapat sambutan yang hangat di seluruh Malaysia. Sehingga program ini mengalahkan program Akademi Fantasia, program agama tuan-tuan. Program agama ini mengalahkan program Maharaja Lawak Mega. Tuan-tuan, puan-puan nak apa lagi? Kalau program Maharaja Lawak Mega boleh dikalahkan, anak-anak kita ajak bagi tengok. Mudah-mudahan dapat mencetuskan sesuatu dalam hati anak-anak kita untuk berubah menjadi ummah yang terbaik tuan-tuan. InsyaAllah sebagai penutup, mari sama-sama kita bacakan doa dan Allah Ta'ala merahmati memberkati kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa anak-anak kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah, ya Allah. Sekiranya kami tiada di dunia nanti, ya Allah, adalah di kalangan ramai anak-anak kami seorang sekurang-kurangnya, ya Allah, boleh memandikan kami, mengkafankan kami dan menjadi imam untuk solat jenazah kami, ya Allah. Juga ketika kami berada di kubur, mereka ini akan sentiasa mendoakan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berkatilah, ya Allah, dengan rahmat dan keberkatan-Mu kepada mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami yang belum berkahwin, ya Allah, permudahkanlah urusannya, ya Allah. Apabila sampai masanya, kawinkanlah mereka